Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar 2 Ibu Nurush. Jadi hari ini cikgu akan sambung bab seterusnya iaitu bab 8 daya dan gerakan. Jadi sebelum cikgu terus kepada penerangan, cikgu nak para pelajar tengok dulu video ni. Akan menjadi eksekutor pertama Spanyol. Manis sekali. Okey. Kalau para pelajar dapat lihat pemain bola yang baju dia berwarna merah tu kan, dia nak sepak bola. Akan menjadi eksekutor pertama Spanyol. Jadi dia Manis telah sekali. mengenakan satu daya terhadap bola tu menyebabkan bola tu bergerak dan memasuki gol. Okey, apa bentuk daya yang pemain bola sepak tu lakukan adalah dengan cara dia menendang bola itu. Okey, so itu tendangan tu merupakan satu bentuk daya yang dipindahkan daripada kaki pemain bola tersepak tersebut kepada bola tersebut dan memasuki gol. So, kita teruskan. So, apakah daya sebenarnya kan? So, daya adalah tarikan ataupun tolakan yang dikenakan ke atas satu objek. So, kalau kita tengok pemain bola sepak tu, dia tolakan lah kan? Okay. So, dan ni contohlah. So, tarikan merupakan daya dan tolakan juga pun merupakan daya. So, kita pergi pula kepada jenis-jenis daya. So, daya ni ada beberapa jenis. Contohnya daya elastik. Okay. Nanti kita tengok contoh. Pertama daya elastik. Kedua adalah daya graviti. Ketiga adalah daya geseran. Keempat adalah daya apungan. Dan akhir sekali ialah daya normal. So, first kita tengok dulu daya elastik. Daya elastik ni, apa itu daya elastik? Adalah daya elastik wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Contohnya awak ambil getah kan, awak tarik kan. So, itu salah satu contoh daya elastik lah. Ataupun orang ni lah, apa tu? Orang kata panggil bidah, lastik lah, lastik orang kata panggil bidah kan. So, dia ada satu daya elastik. So, seterusnya adalah daya graviti. Daya graviti ini adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Daya ini menyebabkan semua benda yang di lambung akan jatuh semula ke tanah. So, daya graviti ni, bumi kita tahu dia ada graviti kan yang akan menarik bahan-bahan untuk jatuh ke bawah. So, itu kita panggil sebagai daya graviti. Okey, seterusnya adalah daya normal. Daya normal ni adalah daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Tak kiralah objek, apabila ada satu objek, dia duduk secara pegun dan dia sentuh dengan satu permukaan. Tak kiralah awak apa benda sekalipun, kalau dalam kes ini, dia bagi contoh adalah apple. Okay. Apple ni dia kalau ke atas dia mempunyai daya normal. Tapi apabila kalau ke bawah dia mempunyai berat. Apa itu berat? Berat adalah suatu objek yang ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Cikgu, adakah sama daya berat dengan daya graviti? Daya graviti ni apabila awak jatuh daripada atas. Benda tu daripada atas jatuh ke bawah. Kalau berat ni adalah benda yang pegun, dia duduk pegun kan. So, pada keadaan pegun tu dia ada dua daya. Daya normal dengan berat. Daya normal yang mengarah ke atas, berat yang mengarah ke bawah. Okay. Seterusnya adalah daya geseran. Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Okay. Daya geseran ni apabila awak tolak sesuatu benda, daya yang awak bagi tu daya tolakan. Contoh awak tolak ke kanan kan. So, daya geseran tu adalah ke kiri. Boleh? Okay. Daya geseran bertindak ke arah yang bertentangan dengan arah gerakan. Contoh awak tolak ke kanan. Daya geseran awak ke kiri. Okey. Seterusnya adalah daya apungan. Daya apungan ialah daya tujah yang bertindak pada suatu objek yang terapung di dalam sesuatu bendalih. So, awak ambil gayung ke dalam, kita ambil contoh gayung dalam bilik mandi awak kan. So, dia terapung di permukaan air. Maknanya, dia ada satu daya yang kita panggil sebagai daya apungan. Daya yang membenarkan dia untuk terapung. Okey. So, seterusnya adalah ciri-ciri daya. So, daya ni merupakan kuantiti vektor. Apa itu kuantiti vektor? So, kuantiti vektor ni
dia mempunyai magnitude dan dia mempunyai arah. Apa itu magnitude, cikgu? Magnitude itu nilai. Contoh magnitude adalah 2 kg. Okey, arah, ke mana arah daya tu? Ke kiri ke kanan ke atas ke bawah ke? Itu maksud vektor. So, kita tengok contoh kan. So, kalau kita tengok sini pada rajah 8.6 adalah satu tukul yang kita gunakan untuk menanggalkan paku daripada permukaan meja. So, daya yang kita kenakan tu adalah daya tarikan. Okay. Berapa daya yang kita kenakan adalah 15 Newton. Okay. Ke arah mana? Ke arah seperti yang anak panah ni tunjuk lah kan. So, titik aplikasi daya adalah pada bahagian hujung tukul, iaitu bahagian daya yang dikenakan tertumpu. Yang ni di mana daya sangat dikenakan lah, yang paling banyak adalah pada titik aplikasi lah. Okay, seterusnya kita tengok pula adalah gambar foto 8.2 kan. So ada seorang ni dia menolak satu kotak lah kan. So daya yang dia kenakan adalah 10 Newton. Magnitude daya yang dia kenakan adalah 10 Newton. Kalau tadi kita menarik daya tarikan, yang ni adalah daya tolakan. Okay. So anak panah dia tolak ini adalah ke kiri kan. So arah dia ke kiri dengan magnitude 10 Newton. So titik aplikasi yang tempat daya paling banyak adalah dekat tangan dia ni lah. Okay, dia tolak kan. Okay. So jadi kita nak tengok pengukuran daya dan unit daya. So unit SI bagi daya. Unit SI ni unit yang standard lah untuk daya. Macam kalau macam kita tengok kepada berat, kita guna gram kan. So unit SI bagi daya adalah Newton. Newton, simbol dia N. Yeah. Kalau you kirakan daya, tolonglah tulis simbol N. Okay, so berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek itu. Ialah. So apabila berat ni adalah dipengaruhi oleh daya tarikan graviti sesuatu objek tu. Cikgu, boleh ke kita ukur daya? Boleh. Daya kita boleh ukur dengan menggunakan neraca spring. Okay, neraca spring kita boleh mengukur daya sebenarnya. Hal ini kerana neraca spring dalam bentuk gram dan kita perumpamaan 1 kg sama dengan 10 Newton. Okay, maknanya you kena buat conversion unit lah kan. So kalau 5 kg cikgu, kalau 5 kg 50 Newton lah. Okay, so you kena ingatlah ni 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. So neraca spring kita gunakan untuk mengukur daya. Nanti kita akan tengok beberapa penyelesaian masalah berkenaan dengan daya. Nanti next class saya rasa. Okay.